Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya Allah bertemu kita sekali lagi dalam tafsir Quran Juzul Amma. Kali ini kita akan sambung balik perbincangan kita tentang surah Al-Insyiqaq ayat 6 hingga 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maksud ayat ini ialah, wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berkenak lelah menjalankan kehidupanmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau usahakan itu atau catat semuanya. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Dalam jelas kepada kita bahawasanya dalam ayat 6 hingga 9 ini Allah menyeru kepada manusia yang bekerja dan beramal dengan bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Mereka bersusah payah sepanjang hayatnya dengan tujuan untuk menemui Allah. Mereka akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan atas segala usahanya itu. Bagi manusia yang diserahkan buku catatan amalan mereka dengan tangan kanannya, maka akan dihisap dengan mudah dan dengan dibentangkan kepadanya segala kejahatannya, dan kemudiannya akan diampun dan dimaafkan oleh Allah. Allahu Akbar. Itulah pengiraan amalan yang mudah. Mereka akan kembali kepada kaumnya dalam syurga dalam keadaan gembira dengan kebaikan dan kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala terhadapnya. Muslimat yang rahmati Allah sekalian, dalam hadis riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi bersabda, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Qultu ya Rasulullah, mal hisab al-yasir? Qala ayanzura fi sayyiatihi fayatajawazu anhu, innahu man nukisha al-hisab yawma izin halak. Masuk hadis ni ialah, wahai Tuhanku, hisapkanlah daku dengan hisap yang mudah atau ringan. Aku bertanya, apakah kultu ya Rasulullah, aku bertanya, apakah hisap yang mudah itu? Lalu baginda bersabda, apabila seseorang itu melihat kitab catatan amalan baik dan dihapuskan amalan keburukannya. Manakala orang yang diberatkan hisabnya, maka dia akan mengalami kecelakaan. Wa'iyyazubillahi min zalik. Dan hadis ini juga, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Jarir, bahawa Nabi bersabda, qala Jibril ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Artinya, Jibril berkata, wahai Muhammad, jalani kehidupan mengikut apa yang kamu suka, kerana engkau pasti akan mati, dan cintai siapa yang kamu suka, kerana pasti engkau akan berpisah jua dengannya, dan beramallah sekehendakmu, kerana engkau pasti akan menerima balasannya. Itulah dia antara maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Jarir. Muslim-muslimat pendengar dirahmati Allah sekalian, sekarang kita akan lihat pula kepada firman Allah ayat ke-10 hingga 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ayat ini bermaksud bahawasanya dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kiri di sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya.
dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur ingkar. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Sangkaannya itu tidak betul, bahkan itu tetap kembali. Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Dalam ayat 10 dan 15 ini Allah menceritakan tentang golongan yang ingkar lagi derhaka kepada Allah. Mereka akan menerima suratan amalan daripada arah belakang dan dengan tangan kirinya. Seterusnya mereka akan dikenakan azab api neraka disebabkan semasa di dunia dahulu mereka hidup bergembira dengan kenikmatan dunia dan mengikut kehendak nafsu syahwat, serta mereka tidak mengakui adanya kebangkitan semula. Jadi sebenarnya banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang balasan buruk bagi mereka yang menerima suratan amalannya dari arah belakang atau dengan tangan kirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Haqq ayat 25 hingga 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabih. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maksud surah Al-Haqqah ini ialah adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun, kuat kuasaku dan hujahku membela diri telah dibinasa dan hilang lenyap daripada itu. Dalam ayat ini dinyatakan penyesalan yang tidak bertepi kepada golongan yang menerima catatan amalan melalui tangan kiri mereka. Dalam ayat 16 hingga 19 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka demi dan malam serta segala yang dihimpunkannya dan bulan apabila penuh cahayanya yang menjadi purnama, sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 16 hingga 19 ini Allah bersumpah dengan 3 ciptaannya yang hebat yang tidak dapat dipertikaikan lagi bagi menunjukkan kekuasaan penciptaannya. Walaupun maksudnya diceritakan juga waktu senja. Waktu senja di mana di ufuk barat kelihatan warna merah. Pada ketika itu matahari baru saja terbenam. Waktu merah itu hilang apabila masuknya waktu isyak. Kedua, waktu malam apabila ia menyelubungi alam ini di mana manusia berada di tempatnya masing-masing manakala bintang pula pulang ke sarangnya. Bulan pula apabila terkumpul cahayanya sehingga menjadi terang yang biasanya dipanggil bulan purnama. Itulah maksudnya disebutkan 3 ciptaan Allah yang hebat tidak dapat dipertikaikan lagi, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala terhadap ciptaannya. Jadi Allah bersumpah dengan ketiga-tiga ciptaannya ini adalah untuk menyatakan pada manusia bahawa mereka akan melalui beberapa peringkat, beberapa fasa, beberapa tahap kehidupan ini sehingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara beberapa peringkat atau tahap dalam kehidupan manusia ialah satunya peringkat awal kejadian manusia. Maksudnya peringkat awal kejadian manusia bermula daripada tanah, daripada salipati air yang hina atau nutfah yang menjadi segumpal darah atau alaqah, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah. Seterusnya daging itu menjadi dengan maksudnya seterusnya daging itu dengan beberapa tulang. Jadi itu dibalut oleh daging. Kemudian maksudnya daging itu membalut tulang dan akhirnya terbentuklah janin manusia. Begitulah proses kejadian manusia
yang berlaku menurut keizinan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, peringkat pertumbuhan dan pembesaran manusia. Mereka mula pada bayi, semenjak kelahiran hingga menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak menjadi remaja sehinggalah balik. Remaja ialah biasanya golongan berusia 20 hingga 30 tahun. Pemuda ialah 30 tahun hingga 39 tahun. Dewasa 40 tahun hingga 50 tahun. Orang tua beruban 50 tahun hingga ke 60 tahun. Terlalu tua 70 tahun ke atas. Itulah antara pembahagian peringkat pertumbuhan dan juga pembesaran manusia. Sebenarnya peringkat tahap kedudukan dalam kehidupan, susah, miskin, sakit. Susah, miskin, sakit. Benda lagu ni kau boleh tak usah berlaku lah. Nah, orang nak senang, kaya, sihat. Ataupun peringkat ni senang lene. Kaya lagi tapi dah jadi jutawan. Bukan saja sihat tapi segar dan bugar. Sebenarnya itulah mereka kedudukan manusia dalam kehidupan ini. Jadi walaupun apa keadaan yang senang lenang, yang jutawan, yang segar bugar, juga akan mengalami proses ujian pada Allah Ta'ala mengikut tahap dan kedudukan mereka. Berdasarkan tahap kehidupan yang dilalui oleh manusia, maka tidak ada sebab atau alasan bagi mereka untuk tidak beriman kepada Allah kerana kekuasaannya jelas di hadapan mereka. Maka Allah menegaskan dalam ayat 20, iaitu fama lahum la yu'minun, maka apakah alasan bagi mereka yang bersikap tidak mahu beriman kepada Allah. Jadi ayat ini sebagai penegasan Allah ke atas orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah walaupun sudah jelas tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ayat 21, wa iza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apakah pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud kepada Allah SWT. Mereka masih lagi degil, tidak mahu beriman juga, walaupun Al-Quran yang merupakan mukjizat agung yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai nilai kesusasteraan yang tinggi dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya Al-Quran adalah semulia-mulia kitab yang diturunkan Allah. Yang diturunkan pada semua, dan maksudnya Al-Quran ini diturunkan pada semulia-mulia Rasul. Diturunkan kepada semulia-mulia malam. Dibawa oleh semulia-mulia malaikat Jibril. Yang diturunkan dalam semulia-mulia bahasa, diturunkan maksudnya dalam bahasa Arab, dan diturunkan pada tempat semulia-mulia negeri itu, yang ini Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak beriman, tidak meyakini dengan Al-Quran Allah. Pertama, apakah disebut tadi? Semulia-mulia kitab. Semulia-mulia Rasul Nabi Muhammad SAW. Semulia-mulia malam Lailatul Qadar. Semulia-mulia malaikat Jibril AS. Diturunkan dalam semulia-mulia bahasa, itu bahasa Arab. Diturunkan pada tempat semulia-mulia negeri itu Mekah dan Madinah. Okey. Jadi itulah dia kelebihan Al-Quran. Jadi mereka bersikap degil dan tidak mahu tunduk dan sujud kepada kebesaran Allah dan menerima syariatnya dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita sedar kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling hebat yang memberi syafaat pada kita, dan kita perlu dikenakan oleh Allah dengan kitab yang paling hebat sekali, yang paling mulia. Kitab yang paling mulia diturunkan pada semulia Rasul, diturunkan kepada semulia-mulia malam, diturunkan kepada semulia-mulia malaikat, dibawa oleh semulia-mulia malaikat, diturunkan dalam semulia-mulia bahasa, dan juga diturunkan pada semulia-mulia, diturunkan di tempat yang semulia-mulia negeri. Allahu Akbar. Jadi janganlah kita lala-lala dalam membaca dan juga beramal dengan Al-Quran. Ayat 22 hingga 24, Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un wabasyirhum bi'azabin alim. Tidak satu alasan pun, bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya, sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati, maka khabarkanlah pada mereka dengan azab yang pedih dan tidak terperi sakitnya. Orang-orang kafir mendustakan kitab Al-Quran yang menerangkan tentang keimanan kepada Allah, kebangkitan semula dan balasan baik serta balasan jahat atas mereka, walaupun dalil-dalil yang disampaikan kepada mereka cukup jelas. Jadi itulah sifat busuk hati yang terkena dalam hati mereka, dan mereka telah mengingkari, juga mereka telah menyenguti Allah, dan mereka menentang sunnah Nabi SAW dan terus kekal dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang pedih dan azab yang
yang boleh mensengsarakan mereka di atas keingkaran mereka. Maka firman Allah dalam ayat yang ke-25, illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ini menegaskan tentang suatu pengecualian bahawa orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati dan beramal soleh akan memperolehi pahala dan tidak ada penghujungnya, dan kenikmatan tidak ada kekurangan, kerana mereka tidak mendapat ancaman dengan siksa yang pedih. Dalam surah Hud ayat 108, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman yang bermaksud, adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka dalamnya syurga tempatnya, dan kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali ada apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Itulah dia antara makna dan pengajaran juga kesimpulan daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke 25 surah Al-Insyiqaq. Sekarang kita lihat pula kepada pengajaran ayat. Pertamanya, Allah menerangkan keadaan dan suasana ketika berlakunya kiamat dengan keadaan cukup dahsyat dan mengerikan. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala juga menyentuh tentang setiap manusia akan kembali kepada Allah untuk dihisap amalan mereka, dan di mana ada hisap yang ringan, ada yang mudah, dan ada hisap yang sukar dan berat. Jadi Allah Ta'ala sentiasa melihat dan memerhatikan keadaan manusia pada setiap masa dan ketika. Allah juga menerangkan bahawa manusia akan melalui beberapa peringkat atau tahap dalam kehidupan ini dari segi perkembangannya dan kedudukannya. Sikap orang-orang kafir yang keras hati dengan tidak mahu beriman kepada Allah, menolak kebangkitan semula dan pembalasan amalan masing-masing, bahawa bukti-bukti kuasaan Allah cukup jelas di hadapan mereka. Orang-orang kafir mendustakan Al-Quran dan masih mensyirikkan Allah akan menerima balasan azab siksa, manakala orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang berkekalan dan kenikmatan yang tidak akan berkurangan. Ini sekadar itu sajalah untuk kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi seterusnya. Itulah dia penerangan untuk tafsir Quran Juzul Amma siri ke-7 untuk bulan Disember, bulan 12, insya-Allah. Akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.